Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa zakkirna ma nasina wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'du. Sambungan pelajaran kita dalam kitab Penawar Bagi Hati. Penawar bagi hati, kita telah masuk ke dalam perkara yang kedua, iaitulah pada perkara yang kedua ni di dalam anggota yang batin, masalah kalbu. Bab yang kedua pada menyatakan sangat loba atas berkata-kata. Kita masih lagi duduk di atas sifat suka bercakap. Bercakap ni ada beberapa kategori yang telah kita bahaskan. Yang pertama sekali, penyakit yang pertama, bila banyak bercakap ni, dia akan jadi dusta. Penyakit yang kedua, mengumpat. Penyakit yang ketiga, berbantah-bantah, suka berbantah-bantah. Penyakit yang keempat, yang kita nak sambung pada kali ini, iaitulah banyak berseloroh, banyak berlawak jenaka. Dia panggil sini melawak ataupun selora. Jadi banyak seloroh, banyak lawak jenaka ni pun termasuk di dalam perkara yang tidak baik. Di mana kita tengok dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ada yang telah disebut, yang telah kita baca baru ni, iaitulah hadis seorang laki-laki itu, innar rajula la yatakallam. Seorang laki-laki berkata-kata dengan satu perkataan yang menyebabkan orang ketawa dengan sebab kata-kata dia tu. Lawak jenaka lah ni. Tidak lawak jenaka ni. Jadi tertawa sekalian orang yang duduk bersamanya, maka jatuh ia dengan sebabnya lebih jauh daripada bintang ketika. Jauh daripada bintang suraya. Jadi orang ni orang yang duduk dalam keadaan yang tidak selamat. Kerana dia bercakap tu saja nak suruh orang seronok ya. Tak tahu, tak ingat kematian dan akhirat. Kemudian ada juga Nabi kita sallallahu alaihi wasallam berseloroh, bergurau dengan orang perempuan tua yang mari minta nak masuk syurga. Nabi kata apa? Orang tua tak masuk syurga. Orang tua. Sebab dalam syurga ni tak ada orang tua, adanya ya cantik-cantik yang muda-muda belaka. Tua-tua kecut macam mak orang kita ni tak ada. Jadi mak orang tak payah bembel-bembel lah. Tak payah pergi terik orang lah. Setengah orang ni makan ubat macam-macam ni. Susuk lah, botok lah, berapa nama penyakit hari ni. Botok ke nama apa? Botok. Nak suruh sihat balik, tak payah. Beramal banyak, berzikir banyak, taat kepada Allah Ta'ala banyak, insya-Allah tak payah botok, tak payah diterik orang. Dia akan jadi mudah balik bila kita masuk syurga nanti, insya-Allah. Kemudian sambungan kita lagi, diriwayatkan bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok ni, berlomba ia akan Siti Aisyah radhiyallahu taala anha dengan berlari. Allahu akbar. Tanda itu. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dalam bab bergurau ni, satu al-Imam Abu Daud rahimahullahu taala meriwayatkan satu hadis daripada Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata apa? Aisyah dalam satu masa dalam perjalanan bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam musafir. Qalat fasabaqtuhu ala rijlayya. Jadi dia belum berlari. Dia kata, ya Rasulullah, mari kita main berambak. Ajak Nabi berlari. Jadi Aisyah berlari, benar dia. Nabi kalah. Dia boleh gurau dengan isteri dia. Ajak belum berlari. Merintah desa apa nama? Belum berlari dah tak? Maraton. Kita dengan isteri kita mana ajak belum berlari. Falamma hamaltul lahma, bila aku ni bertubuh sikit, kata Aisyah, sihat sikit, gemuk dah dia ni. Masa tu muda lagi, kecil, kurus. Bila dia tubuh ni banyak daging, sihat, sabaqtuhu fasabaqani. Dia kata dia, ya Rasulullah, mari kita belum lagi pula. Berlawan Aisyah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasabaqani, kalah Aisyah sebab dia berat dah.
dia sihat. Nabi kita pitah dia. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hazihi bitilkas sabqah. Tengok dia bergerak. Dia kata, Aisyah, hak aku benar ni kira seri kau panggil. Sama-sama dengan hakmu benar dulu. Nabi kita ulah lagi. Hak kita berlomba lagi dulu awak benar. Sekarang ni saya benar. Jadi hak kita benar hari ni maknanya kira hak seri hak tu. Boleh dia bergurau. Mana kita agaknya? Gaji bergurau dengan orang rumah dia. Pocik-pocik ni lah. Awal-awal ni tak lagi lah. Gurau tak? Jadi kena bergurau dengan isteri. Jangan duduk main masak muka cetung pemalik Zabaniyah. Setengah orang dengan bini dia. Masak sokmo. Apa benda ni yang buat kawan-kawan tu? Baik. Itu Nabi SAW belum lagi dengan isteri dia. Dan Nabi kita SAW bersabda, tanda situ, hadis Nabi kita belum lagi ni, riwayat Imam Abu Daud. Hadis riwayat Abu Daud. Dan lain-lainnya. Dan bersabda Nabi SAW bagi seorang kanak-kanak. Nabi kata apa? Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Dengar cerita ni. Ya Aba Umair, ma fa'alan nughair. Hei ayah Umair, apa yang diperbuat oleh burung ciak? Cerita dianya, adakah burung itu bermain ia dengan anak burung ciak? Jadi cerita Aba Umair ni panjang cerita dia. Imam Bukhari meriwayatkan daripada Anas radhiyallahu taala anhu, kata Nabi kita ni bercampur dengan kambing. Nabi tu Nabi, hebat dia ni. Tapi dia boleh cakap dengan kanak-kanak, dengan budak-budak. Dia tidak gurau budak-budak lah, mana dia cakap dengan budak-budak ni. Jadi satu hari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam masuk pergi rumah Anas. Adik kepada Anas ni sedang menangis. Akhun saghir menangis. Budak ni gelar dia Abu Umair. Jadi nak ceritanya, gelaran ni, kunyah ni, Abu ni tak apa walaupun tak ada anak lagi. Tak semestinya orang tu ada anak baru boleh panggil Abu Fulan, tak payah. Contohnya pelajar kita ni Ridwan, lalu ni orang panggil Pakcik. Kita nak naik tarah dia, kalau boleh anak esok nak beri nama apa? Beri nama Malik tak? Bahasa Malik Ridwan. Sama lah tu. Kita boleh buat gelar dia, ya Abu Malik. Pasal dia nak beri nama, walaupun tak ada anak lagi, tak ada isteri, tidak jadi masalah. Tengok ni, Umair ni, Abu Umair ni budak kecil, duk main burung ciok lagi ni. Tapi Nabi panggil dia, gelar dia Abu Umair. Jadi dia duk menangis. Satu hari Nabi kita tengok Abu Umair ni duk main burung ciok dia. Burung ciok Nughair. Nughair ni burung kecil, burung ciok, cak rumah orang panggil apa. Jadi burung dia ni mati. Bila mati burung ni, Abu Umair menangis lah sebab sedih ke burung dia mati ni. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam boleh cakap dengan Abu Umair. Dia kata, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Hei Abu Umair, apa jadi dengan burung ciakmu tu? Kau itu duduk menangis, burung dia mati. Dia apa sedih lah. Nabi kita tegur, dia gurau dengan dia, ya Aba Umair, ma fa'alan Nughair. Jadi nak ceritanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam syama'il dia yang begitu indah, begitu cantik, Nabi kita boleh bercakap dengan kanak-kanaknya Abu Umair ni, dia boleh bergurau dengan budak ni. Apa tanya khabar burung dia macam mana? Burung dia mati dah. Nughair dia sudah mati. Apa lagi cerita? Dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Suhaib. Suhaib ni, Suhaib Ar-Rumi ni, seorang sahabat Suhaib Ar-Rumi radhiyallahu ta'ala anhu, pada ketika dia makan tamar. Suhaib dia makan tamar, makan buah kurma. Maka Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atakulut tamra wa anta ramidun?" Atakulut tamra wa anta ramid? Dia kata, "Hei Suhaib, adakah patut engkau makan tamar pada ketika mu sakit mata?" Mu sakit mata makan buah tamar? Ini cerita wa anta mu sakit mata makan tamar. Patut apa jawab?
Jawab oleh Suhaib radhiyallahu taala anhu, hanya saja aku makan dengan sebelah yang lain. Nakal tak nakal? Nabi kata, Suhaib, mu makan wah sama, mu sakit mata. Jawab di Suhaib, mata belah ni yang sakitnya, hak ni tak sakit. Itu maksudnya aku makan hak tu alik-alik tak sakit ni, untuk tak sakit. Kita ni kalau sakit mata, sebelah ni merah. Boleh tak boleh kita makan benda-benda yang menyebabkan yang alergi dengan mata tu, tak boleh makan tak. Tapi Suhaib nak gurau dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, saya makan untuk mata hak tak sakit. Jadi gurau tak gurau tu? Gurauan. Jadi Nabi kita pun fadhahika, maka senyum oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ini di antara gurauan-gurauan yang boleh. Jadi kata di Suhaib, innama amdagha bisyiqqil akhar fadhahika, Nabi kita ketawa sallallahu alaihi wasallam. Tanda situ hadis ini, hadis yang kelima Ramat ini, hadis riwayat oleh An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kata di Iraqi bi isnadin jayyid, mana sanad dia baik. Sanad hadis cerita ni boleh kita buat cerita kepada orang kerana sanad dia baik. Jadi kita kena ingatlah cerita-cerita benar yang berlaku di antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan para sahabat. Di antara cerita dengan Suhaib, cerita Abu Umair, Nabi kita tegur kanak-kanak tadi, cerita dengan isteri dia dengan Aisyah radhiyallahu taala, dan banyak lagi. Jadi kata Syekh kita ni, maka seumpama yang tersebut tiada mudarat dengan dia. Jadi gurauan-gurauan yang apa ni, yang benar ini tidak menjadi masalah dalam agama. Dengan syarat benar dan tiada menjadikan ia akan dia beradat. Janganlah jadi adat istiadat kita je. Bila bercakap agak mesti tolu, mesti apa ni, ketawa, tak? Jadi sekali-sekala. Wak hilang mengatuk kata orang, bolehlah kita sentuh sikit. Gitu je lah. Jangan sampai peringkat orang nak pergi dengar kuliah kan, nak pergi dengar lawak jenaka. Jadi takut bertukar tajuk. Daripada nak pergi dengar kuliah, ustaz lawak jenaka mari malam ni, sama pakat mari belakang. Pasal lawak jenaka. Jadi bukan nak pergi dengar kuliah, nak pergi dengar lawak jenaka, baik pergi dengar orang tukar lawak betul. Banyak lagi cerita dia. Tapi banyak cerita karut lah. Cerita karut tu satu, tuan-tuan muslimin dan muslimat. Yang kita rusing, yang kita bimbangnya, bukan sakat cerita tak betul. Dia perli pada Islam pula. Contohnya orang dua orang buat lakonan. Dia tengok seorang ni pakai janggut. Dia kata awak macam kambing ada janggut. Jadi seorang lain kata, bukan kambing ni, sunnah lah. Sunnah apa macam kak? Jadi dia perli macam tu, nampak dia gurau, tapi dia main ke agama. Bila tengok orang perempuan pakai tudung, dia kata perempuan itu macam ninja. Tahu ninja? Ninja hok bawa pedang aja tu tak? Jadi kita perli macam ni, memain-main ke agama. Ini haram perbuatan lagu ni. Ini bukan gurauan ni, bukan lawak jenaka ni, lawak neraka nama dia. Kita kena faham di antara lawak jenaka dengan lawak neraka. Jadi kalau kita perli ke agama, main-main ke Islam, menjatuhkan maruah orang, ini bukan lawak jenaka, lawak apa ni? Lawak neraka. Kena ingat. Sebab haram perbuatan tu. Jadi kita kena beza di antara lawak jenaka dengan lawak neraka. Jangan buat lawak jenaka ni, lawak sikit-sikit lah. Bolehlah kita gurau sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang kita baca tadi. Jadi tapi kata di kitab ni, dengan syarat jangan jadi adat. Kalau jadi adat kita bercakap tak mesti nakal. Hari ni bukan sakat nakal, bukan sakat cerita tolol kita bawa, cerita lucah pun ada. Tengah-tengah penceramah ni, dalam ceramah bawa cerita lucah. Habis dalam kaya orang masuk belakang. Ini lagi-lagi lah dahsyat, lagi tidak cantik akhlaknya sebagai seorang pendakwah, lebih-lebih laginya. Jadi kita kena belajar lah adat-adat ni. Perkara yang kelima dalam bab penyakit mulut banyak cakap ni, memuji, suka puji orang. Ini pun penyakit juga. Kita keji orang pun tak boleh, puji orang sangat-sangat melampau pun tak boleh. Dua-dua ni adalah merupakan penyakit yang dilarang oleh Islam. Adapun memuji, maka ada padanya 6 kebinasaan. Allahu Akbar. Tanda situ. Orang puji orang ni ada 6 kebinasaan. 4 kebinasaan atas yang memuji, dan 2 kebinasaan di atas orang yang dipuji. Orang yang kena puji itu binasa 2 sebab pemuji yang memuji orang ni 4 kebinasaan. Berat belaka tu. Maka kebinasaan yang pertama, bahawasanya yang memuji itu terkadang berlebih-lebihan ia pada memuji itu, maka jatuh ia ke dalam dusta. Allahu Akbar. Kita puji sangat orang,
Bila nak ceramah kak, bila orang mari kapu kita hebat-hebat ni, kita pun puji dia. Kita kata orang ni lah orang yang paling baik, orang ni paling berjasa, orang ni paling apa. Padahal orang ni lah di antara orang yang fasik. Semaya apa tidak, apa benda yang apa ni, benda haram halal bukan jadi kira-kira dia. Tapi kita duk puji orang kata, ini dia panggil pujian begini, pujian yang dahsyat kerana membawa pada pendustaan. Jadi orang pun, oh hebat dia ni, hebat ni. Bagus dia ni, juru orang ni. Padahal bukan juru. Orang ni orang fasik, orang jahat. Tapi kerana dipuji oleh orang, soal khabar apa tulis orang hebat, dalam radio berkata, TV berkata, yang menyebabkan kita nampak orang itu hebat. Yang kedua, bahawasanya terkadang menzahirkan ia akan kasih akan yang dipujinya. Saya kak, Allahu Akbar, dengan cik ni tak ada lah mati kaki ni, istilah orang kata mati kaki ni. Ikut nak suruh apa, beres belaka. Pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin. Hak sungguhnya dah bila pergi orang tu, apa dia tu. Kan ada orang lagi tu. Masa depan ni tak mudah. Kawan ni pun belanja habis satu meja dalam kedai. Awak nak makan apa hari ni? Dipersilakan makan. Dah duk puji kuat. Lepas kawan tu keluar, bahasa dia ni. Habis ni. Apa jadi orang ni? Dia kata ni, menzahir ia kasih akan dipujinya, pada ketika tiada kasih ia akan dia pada batin, maka jatuh ia ke dalam perbuatan ria, bermuka-muka. Dua kesalahan. Yang ketiga, terkadang berkata ia akan barang yang tiada diyakinkan dia, benda yang kita tak yakin, tapi kita puji juga, nak ambil hati. Apa jadi? Seperti berkata ia, bahawasanya sianu adil. Orang tu bagus, orang baik betul ni. Atau warak, orang ni pemurah, orang warak ni tak pernah kacau orang ni. Orang ni orang baik. Padahal aku pi angin. Orang ni orang bagus. Habis benda. Rasuah tak rasuah, entai bayar dia belakang contohnya. Makan habis. Apa jadi? Dan yang seumpamanya daripada yang tiada diyakinkan dia. Jadi benda yang kita tak yakin, maka adalah ia berkata-kata dengan ketiadaan aturan. Jadi kita kata tu satu benda yang kita tak tahu betul ke tak betul orang ini. Kita nak puji dia ni, sungguh ke dia baik. Dan mana dalilnya? Dan memuji seorang laki-laki di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada seorang laki-laki pergi puji orang di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan seorang yang lain. Bila Nabi kita dengar orang ni duk puji orang, Nabi kata apa? Maka bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Waihaka qata'ta unuqa sahibika." Letak bagi dia. "Waihaka qata'ta unuqa sahibika." Artinya kesian engkau, celaka budak ni. Apalah awak ni? Engkau telah potong leher kawan engkau sendiri. Nabi kata, "Waihak." Hei, qata'ta unuqa sahibika, kamu telah potong, pancung kepala kawanmu sendiri. Pasal apa kita pancung kepala dia? Sebab kita puji dia benda yang dia tak buat, yang menyebabkan dia jadi bangga, jadi panggil besar ke diri dan sebagainya. Tanda situ hadis ni hadis nombor 1 di bawah, rawahu asy-syaikhan. Mana hadis ini riwayat oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi yaquluhu miraran, Nabi kita ulang beberapa kali, waihaka qata'ta unuqa sahibik. Nabi kita ulang beberapa kali larang kepada orang yang suka puji orang ni. Nabi kata jangan, kamu telah potong kepala saudara kamu sendiri. Kemudian Nabi kita ajar, ini tabah tepi kita tu. In kana ahadukum madihan la mahalata. Kalau kamu nak puji orang juga, terpaksa kena puji orang ni. Kalau tak puji, orang tak percaya dengan dia, sedangkan dia baik. Falyaqul ahsibu kaza wa kaza. In kana yura annahu kadzalika wa hasibuhu 'ala Allah wa la yuzakki 'ala Allah ahada. Jadi kalau kita terpaksa kena kata orang ni juga, orang ni baik, bila kita nak puji dia, kita kata ahsibuhu, saya pada pandangan saya orang ni orang baik, tapi Allah Taala lah yang lebih mengetahui tentang dia. Wallahu hasibu, Allah Taala yang menghisap orang ni. Jadi kita kata begitulah, ahsibuhu kadza wa kadza. Saya sangka dia ni orang baik. Tapi jangan melupa, baik dia ni, garanti punya, tak ada apa-apa. Orang baik minta anak orang.
Kita hidup garanti molek. Baik punya ni. Lepas minggu baru tahu kereta mari hok kereta pinjam belaka tu. Baru tahu cek tenda. Kereta pinjam cek tenda tu taklah kuana. Bini nombor 4 pula. Ambil muka. Jangan hidup garanti tak pasal-pasal. Jadi kalau kita nak puji orang, puji setakat yang kita tahu. Kemudian kalau terpaksa juga kita kena kata ahsibu kadza wa kadza. Mana saya sangka orang ni begini keadaannya. Allah Taala lah yang lebih mengetahui. Wala yuzakki 'ala Allah ahada, jangan puji ke atas Allah Taala satu apa ni manusia ni lebih daripada satu. La yuzakki 'ala Allah ahada. Tuhan yang Maha tahu. Jadi kita jangan duk bersih orang-orang siapa-siapa yang kita tidak kenal. Nah, hak ni termasuk juga ni. Termasuk juga dibimbangi. Salah satu daripada adat istiadat masyarakat kita ni, bila lepas kita semaya jenazah. Lepas semaya jenazah, imam akan tanya orang ramai. Apa yang kita nak saksi atas orang ini? Kita kata apa? Baik, orang warak, orang jauh, kita kenal pun tak. Kebetulan orang ajak pergi semaya jenazah. Tak tahu semaya siapa ni. Dengar imam kata ya, orang lelaki-lelaki ni, orang perempuan ni, mak ni. Kita bakat terkebir, Allahu Akbar. Sudah semaya tu email tanya. Apa yang kita nak saksi atas mayat ni? Baik. Mu kenal bila dia? Kenal ke tak kenal? Tak pernah kenal. Macam mana kita saksi orang tu baik? Jangan paksa orang. Kita jadi imam, jangan paksa orang. Supaya menyaksi orang ni jadi baik. Kerana memang ada dalam hadis. Kita belajar dalam kitab Riyadhus Salihin. Ingat tak? Bila orang mati disaksi oleh orang ramai bahawa dia ni baik, Allah Ta'ala akan beri apa yang disaksi. Tapi saksi itu betul. Saksi sungguh, orang ni kenal sungguh dalam kampung dia ni memang orang baik. Orang yang duduk di masjid, duduk surau, tak bercakap, tak pernah mengumpat orang, tak mengeji orang, tak mencuri barang orang, memang baik sungguh. Kita saksi mengikut apa yang kita tahu. Tapi kalau setakat kita nak kata baik, dapat kain batik selah. Mengupah baik. Boleh ke tak boleh macam tu? Tak boleh. Sebab kita tak tahu dia baik ke tak baik. Jangan duduk saksi menjadi syahadatul zur, mengeluarkan saksi yang tidak baik. Wala yuzakki 'ala Allah ahada, jangan kita puji orang. Allah Taala yang mengetahui benda tu. Jangan puji. Kita puji setakat kita tahu. Itu yang ketiga. Yang keempat, bahawanya yang memuji ia menjadikan ia akan dipuji itu sukacita. Bila kita puji orang, kita jadi orang itu jadi happy dia, jadi gembira dia. Dan terkadang adalah yang dipuji itu orang yang zalim. Ada kali orang kita puji ni orang zalim. Pengkhianat dia ni. Sama ada pengkhianat kepada agamanya, pengkhianat kepada bangsa, pengkhianat kepada negara, kita duk puji dia. Apa jadi? Tak boleh hari ini. Orang zalim, maka berdosa ia dengan sebab memasukkan sukacita ke dalam hatinya. Allahu Akbar. Siapa dia pergi puji orang zalim, apa jadi? Orang ni berat keadaannya. Sebagaimana riwayat daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha yaghdabu idza mudihal fasiqu. Artinya bahawasanya Allah Taala sungguhnya marah ya, murka Allah Taala apabila dipuji akan orang yang fasik. La ilaha illallah. Kita puji orang fasik. Dalam hadis ni. Hadis ni diriwayat oleh Imam Al-Baihaqi di dalam kitab Syu'abul Iman. Tengok dia tulis. Dia tulis nombor 2 di bawah, rawahu Ibnu Abi Dunya fi Shamm. Wal Baihaqi fi Syu'abi, yani Syu'abil Iman. Daripada hadis Anas. Jadi kata Anas kata apa? Riwayat ni riwayat yang lemah. Mengikut apa ni? Al-Iraqi kata min hadis Anas bi sanadin dhaif. Sanadnya lemah. Dia kata apa? Allah Taala murka apabila kita puji orang yang fasik, orang yang tak baik kita puji. Orang ni baik, orang ni jauh, orang ni hebat, orang ni jangan puji. Berat ni. Hari ni orang puji tak puji. Puji. Habis melangit puji. Orang-orang yang tak baik ni. Yang menyebabkan dia jadi gembira, jadi sukacita, jadi happy dengan sebab pujian kita. Tengok ni. Ada riwayat yang kedua, riwayat ni berat lagi. Riwayat yang pertama tadi Iraqi kata bisanadin dhaif, sanadnya tidak kuat. Riwayat yang kedua ni dia kata iza mudihal fasiqu ghadaba rabb wahtazalahu al-'arsy. Riwayat yang kedua ni dia kata apabila dipuji orang fasik, Allah Taala murka dan bergoncang aras. Aras bergerak. Cuma kata di Iraqi kata qala az-Zahabi fil mizan munkar.
Jadi orang ni mungkar. Al-Maqasid Hana kata sanadnya dhaif. Yang pentingnya lemahlah hadis Allah Taala murka ni, tapi waqad warada bilafzin sahih. Hadis ni lemah tapi ada lagi dengan lafaz yang sahih. Idza qala ar-rajulu lil fasik. Tanda kat tepi tu. Apabila seorang laki-laki itu kata kepada orang yang fasik, ya sayyidi faqad aghdaba rabbah. La ilaha illallah. Wahai tuan, kita panggil tuan kepada orang fasik, maka Allah Ta'ala murka kepada orang itu. Lepas tu nak macam mana kita sekarang ni? Bukan sakat tuan lagi tak? Tuan, tan, seri-seri semua ada belakang kita panggil. Yang maha mulia, yang teramat mulia, berapa mulia lagi? Yang berhormat mulia, contohlah. Orang ini orang fasik. Ini dalam riwayat ni kata, ulama kata apa? Warada bilafzin sahih. Dalam kitab ni dia kata idza qala ar-rajulu li fasik ya sayyidi faqad aghdaba rabbahu. Bila orang itu kata ya sayyidi, wahai tuan, kepada orang fasik, maka orang ini dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi macam mana kita nak buat? Kita terpaksa hari ni. Tahu-tahu kalau kita jumpa orang besar-besar, terpaksa kena kata. Tapi berhati-hati, jangan duduk kata benda yang dapat mengundang kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkata Al-Hasanu. Al-Hasan ini tulis. Al-Hasan itu makna Al-Hasanu Al-Basriyu. Hasan Basri. Rahimahullah ta'ala dia kata apa? Barang siapa mendoakan bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat akan Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat ke tak berat? Siapa dia doa kepada orang fasik? Ya Allah, berikanlah keselamatan, berikanlah kemenangan, berikanlah kekuatan kepada orang ni. Orang ni fasik ni. Hasan Basri kata apa? Rahimahullah ta'ala. Sesiapa yang mendoakan bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup supaya panjang umur, kekalkan pemerintahan contohnya, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat akan Allah Ta'ala. Jadi kita doa ni, kita suruh seolah-olah kita kasih orang ni menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Berat kata berat? Jangan doa tak pasal-pasal. Maka orang yang zalim, yang fasik, sekiranya bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya pada zalim, supaya dia tak apa nak zalim sangat, kita jangan duduk puji dia dan fasik itu. Beratlah. Berat kata berat kita ni. Berat dah ni. Kita baca doa, baca apa-apa ni. Taib, timbul isu. Orang kata boleh tak boleh kita doa kepada orang yang bukan Islam. Ni orang fasik. Ni doa kepada orang Islam. Orang bukan Islam boleh. Orang fasik pun kita boleh doa. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang ni supaya dapat melaksanakan syariat engkau. Ya Allah, berikanlah taufik hidayah kepada orang ni supaya dapat berlaku adil kepada orang-orang di bawah dia. Ini tak ada masalah. Ya Allah, berikanlah hidayah kepada orang bukan Islam ni biar masuk Islam. Tak salah. Hak salahnya kita pergi doa kepada orang fasik supaya panjang umur, supaya kekal pemerintahan, supaya benar dalam perjuangannya. Maka ini berat. Seolah-olah kita cinta, kita suka bahawa orang ini menderhakai Allah Subhanahu wa ta'ala. Selagi dia hidup, selagi dia berkuasa, dia derhaka tak derhaka? Derhaka. Jadi ini. Ini Syekh Abdul Qadir Al-Mandili rahimahullah ta'ala tegas dia dalam masalah ini. Bukan dia tegasnya, Hasan Basri itu tegas. Al-Imam tanda baik-baik. Hasan Basri kata, barang siapa mendoakan ia bagi orang yang fasik dengan berkekalan hidup, maka sungguhnya telah kasih ia bahawa dikerjakan maksiat akan Allah. Maka orang yang zalim, yang fasik, sayugianya bahawa dicela akan dia supaya kurang gemarnya, kurang semangatnya pada melakukan zalim dan fasik itu. Itu di antara cerita dia. Dan adapun yang dipuji, tadi 4 perkara ini kebinasaan kepada orang yang memuji. Sekarang ini kita berpindah kepada orang yang dipuji pula. Dan adapun yang dipuji, maka salah satu daripada kebinasaannya bahawa terjadi padanya takabur dan ujub. Betul ke tak? Ujubun, letak baris depan. Ujub.
Orang yang kena puji pula, dia akan jadi takabur. Semua orang puji dia. Oh hebat awak, bisa awak. Oh tuan ni, semua orang sanjung kita. Yang menyebabkan kita jadi, orang lain tu tak standard belakang saya seorang standard. Allahu Akbar. Takut kita ni. Dan ujub. Ujub tu maksudnya berasa heran diri, bangga diri sendiri. Bangga diri, itu benda panggil ujub. Kita bangga diri kita sendiri. Yang bermula keduanya sebab bagi binasa. Jadi ini sebab bagi binasa manusia ni terjadi takabur dan terjadi ujub. Kerana inilah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang kita baca tadi, qata'ta unuqa sahibika. Bila orang terpuji orang, Nabi kata mu telah potong kepala saudaramu sendiri. Sebab dia jadi ujub. Dia jadi megah, dia jadi takabur. Sebab orang puji dia. Artinya telah memotong engkau akan leher kawan engkau. Itu yang pertama. Yang pertama bagi orang yang kena puji. Dan yang kedua, bahawa sukacita ia dengan dia, maka lemah ia daripada mengerjakan ibadat. Dan reda ia pada dirinya. Betul tak? Betul. Orang yang kena puji, bila kuat sangat orang puji dia, Allah awak ni hebat. Maya kuat, baca Quran banyak, dia pun beres. Yang pertama dia jadi ujub. Orang lain tak kuat, dia kuat. Yang kedua, dia selalu gembira. Suka sangat. Yang menyebabkan akhirnya dia pun buat ibadat tu kerana nak suruh orang puji dah. Bila orang tak puji, lemah semangat. Adapun jika sejahtera yang memuji daripada yang dipuji, sejahtera yang memuji daripada yang dipuji, daripada kebinasaan, maka tiada dilarang memuji itu. Bahkan terkadang adalah ia sunat. Jadi kalau kita puji orang ni, yang menyebabkan dia jadi bertambah lagi tawaduk, bertambah lagi semangat dia untuk beribadat, nak derma, jadi boleh kita puji setakat tu. Kerana apa? Tengok ni, dia tulis sini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ni ada masalah sikit sini. Kita tulis sini, daripada sabda Nabi itu kita tulis, tukar situ, letak baris di bawah, tulis kata Umar, letak garis saya sabda Nabi itu, tulis itu, tulis pelajar-pelajar kita ni, nanti balik nak mengajar esok, tulis kata Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar kata apa? Lau huzina imanu Abi Bakrin bi imanil alamin arjah. Dia kata, dia tulis ini arjah. Dalam kitab Syu'abul Iman Baihaqi dia kata la rajaha. Artinya, tengok nombor 3 di bawah. Rawahul Baihaqi mauqufan ala Umar. Hadis ini diriwayat oleh Imam Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Tulis kitab Syu'ab al-Iman daripada Umar, kata-kata Umar. Jadi tanda situ, jangan tulis sabda Nabi tulis berkata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala. Artinya, jika ditimbang iman Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu dengan iman sekalian alam, nascaya lebih berat ia lagi. Sayyidina Umar dia puji Sayyidina Abu Bakar, dia kata kalaulah iman Abu Bakar ni, kehebatan dia, sehingga dia digelar nama As-Siddiq radhiyallahu anhu. Orang lain tak percaya ke Nabi, dia percaya. Orang lain, orang panggil 50-50, Abu Bakar kata lau qala faqad sadaq. Tengok, ingat tak ingat dalam cerita peristiwa Isra' Mi'raj, bila orang kafir mari nak cerita ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, nak cerita Abu Bakar sahabatmu naik ke langit, pergi Baitul Maqdis balik hari ni. Abu Bakar kata apa? Tak mikir, lagu mana jadi Muhammad? Tak. Dia kata lau qala faqad sadaq. Kalau Muhammad kata, benar. Dia tak jumpa lagi Nabi. Ini Abu Bakar sehingga diberi gelaran As-Siddiq, orang yang sangat membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Bakar ni, Umar kata apa? Kalau ditimbang iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman orang lain seluruh dunia ni, iman Abu Bakar la rajaha, berat iman Sayyidina Abu Bakar lagi. Tulis itu. Ini kata-kata Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala. Apa yang diriwayat daripada Nabi itu sanadnya dhaif, lemah.
Jadi bila mari orang sehari dua ni sibuk pakat kutuk Sayyidina Abu Bakar, maka orang ni kita nak kata apa dia? Hadahullah, kita kata Tuhan lawi hidayah kamu. Ni puak-puak ni pengikut Syiah. Zaman moden hari ni ada yang duduk jadi amal kutuk Sayyidina Abu Bakar. Umar puji Sayyidina Abu Bakar. Dia kata kalau timbang Umar iman Sayyidina Abu Bakar dengan iman seluruh dunia ni, raja berat iman Abu Bakar lagi. Tiba-tiba kita mari duduk kutuk sini. Apa kena-mengena, apa hebatnya kita. Dan sabda Nabi, ada lagi sabda ni. Sabda Nabi, "Lau lam ub'ats la bu'ista ya Umar." Ha ni pun masalah juga. Kena tulis dan diriwayat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Lau lam ub'ats la bu'ista ya Umar." Tengok nombor 1 di bawah tu. Hadis rawahu Abu Mansur Ad-Dailami fi Musnadil Firdaus wa huwa hadisun munkar. Hadis munkar mana hadis tak boleh pakai lah, tak boleh terima, bukan hadis. Wal ma'ruf hadis Uqbah bin Amir. Jadi ada hadis ni dengan lafaz lau lam ub'as ya Umar. Hadis ni hadis munkar, tapi ada hadis yang sahih yang boleh diterima dalam masalah ini. Tanda situ. Hadis yang diriwayat oleh Uqbah bin Amir. Tulis kat tepi. An Uqbah bin Amir. Tulis tepi kitab tu. Mudah nak baca lepas ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin al-Khattab." Lau kana ba'di nabiyyun lakana Umar bin al-Khattab. Tulislah. Maksudnya laukana nabi ba'di nabiyun. Kalau ada lagi nabi lepas pada aku ini, lakana Umar bin Khattab, maksud saya dia ni Umar lah akan jadi nabi. Tapi hadis tadi laulam ub'as, kalau aku tidak dibangkitkan, nasib Umar dibangkit. Mana nak ganti nabi nak? Ni tak. Kalau ada nabi lain lepas pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kalau ada, dah tak ada lagi dah. Maksud saya Umar lah orang yang layak dilantik jadi nabi. Tanda situ. Hadis yang kedua ni laukana ba'di nabiyyun rawahu Tirmizi wa hasanahu. Hadis ini hadis hasan, diriwayat oleh Imam At-Tirmizi rahmatullahi taala alal jami'. Jadi hadis ni, jika engkau tiada dibangkitkan akan daku jadi pesuruh, jadi nabi, saya dibangkitkan akan dikau hai Umar. Jadi hadis ni hadis munkar kata ulama. Kita tak tukar dengan hadis laukana ba'di nabiyyun lakana Umar bin al-Khattab. Jadi kalau ada lagi nabi lepas pada aku, Umar lah jadinya. Dan sungguhnya telah memuji oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ramai dari kalangan sahabat. Nabi kita puji sahabat-sahabat kita ni, orang ni macam ni, orang ni macam ni, tidak menjadi masalah. Kerana mengetahui ia akan bahawasanya yang demikian itu menambah ia pada rajin mereka itu, dan tiada menjadikan ia akan mereka itu membesarkan diri dan ujub. Nabi tahu, aku puji orang ini, dia kuat lagi beribadat. Macam Nabi kata kepada Ibn Umar. Dia kata Ibn Umar ni budak baik. Kalau dia ni bangun qiyamul lail, Ibn Umar tak tidur bila dengar Nabi kita puji macam tu. Itu tak apa. Dan segianya, sepatutnya bagi mereka yang dipuji, bahawa mengamat-amati ia pada kesudahan yang ditakuti. Kita kalau kena puji, kita pun muhasabah diri kita. Betul kau orang puji aku ni? Karena terkadang adalah seorang itu baik, tetapi kesudahannya jahat. Allahu Akbar. Ada orang buat amalan baik tapi su'ul khatimah. Karena terlalu. Jadi bila orang puji kita, kata kita baik, kita banyak lagi bermunajat kepada Allah, minta kita ni betul-betul jadi baik. Dan pada kebinasaan segala amal kebajikan, bahawa ia ingat ia akan kejahatan dirinya. Bila orang puji kita, kita sengih suka. Puji aku ni tahulah siapa dia kita. Malah ibadahnya, ada maksiat yang kita buatnya, jadi kita tahu. Dan bahawa menzahirkan ia akan benci bagi puji itu, serta benci ia akan dia dalam hati. Jadi kalau kita orang puji kita, kita larang, jangan. Minta maaf, saya bukanlah sebagaimana yang awak kata. Kalau kita orang puji kita kat sengih suka, berat lagi tu. Dan kepada inilah yang menunjuki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita kata apa? Uhsut turab
fi wujuhil maddahin. Uhsut turab fi wujuhi al-maddahin. Dia kata apa sini? Artinya genggam oleh kamu akan tanah dan lemparkan oleh kamu akan dia pada muka orang yang memuji. Kalau mari orang puji berdoa ni, kita ambil tanah tabur atas muka dia. Nak mari puji aku ni, mu nak putus nak kerak tekak aku. Nabi kata qata' ta'unuka. Kamu telah potong tekak kawan kamu sendiri. Jadi kalau orang puji kita banyak tu, duk dia bah kata puji bah, cukup. Nak puji lagi, perah ambil pasir, beri atas muka dia, ambil klik basuh rumah. Puji orang tak kata apa. Tengok hadis nombor 2 ni, riwayat Imam Muslim daripada hadis Al-Miqdad. Daripada hadis Al-Miqdad. Cerita dia panjang, kita cerita sikit. Dia kata seorang laki-laki yamdah Uthman. Orang ni duk puji Sayyidina Uthman, puji. Miqdad ni seorang sahabat, jasa ala rubat, dia pun tunduk. Turun dengan lutut dia duduk atas tanah. Wa kana rajulan dakhman. Dia ni orang sihat dia. Dia pun ambil pasir, ambil debu, dia tabur atas muka kawan tu. Faqala lahu Uthman. Sayyidina Umar kata, "Masya'nuka? Miqdad. Apa benda mu buat ni? Tabur pasir atas muka orang ni." Faqala, kata Miqdad, "Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala." Ya Uthman, aku dengar Rasulullah bersabda, "Iza ra'aitumul maddahin fahsu fi wujuhihim turab." Bila kamu tengok orang suka puji orang, ambil debu tabur atas muka dia. Jadi Miqdad ni, orang tu duk puji Uthman berdoa sangat, dia pun tunduk ambil pasir tabur atas muka dia tu. Padang muka. Lagu mana kita? Kita orang tak puji, kita marah tak? Orang lah puji tak apa lalu, nak makan apa? Tak ada roti tanah, roti payah. Sekali akhir tak ada lagi sekali ngepai yang akak bagi. Udah puji kuat sangat ni. Terbalik pula kitanya. Hadis-hadis ni, hadis tabur debu di muka orang yang suka memuji ni, hadis Muslim. Dan berkata Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu, tatkala dipuji akan dia. Jadi Ali kata apa? Ikut sekali. Nak suruh kata ni. Allahumma ghafirli ma la ya'lamun wa la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadhunnun. Jadi kalau orang puji kita kata lagu ni, ya Allah, ampunilah olehmu bagiku akan barang yang tidak mereka ketahui. Ya Allah, boleh ampunlah saya ni. Dia mau puji saya tu, mereka puji saya sebab dia tak tahu saya ni tak baik. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab barang yang mereka kata. Dan jadi olehmu akan daku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Cantik tak cantik doa ni? Cantik. Jadi hadis ni diriwayat oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Imam Bukhari riwayat hadis ni dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad daripada Adi bin Arta'ah. Katanya, kana rajulu min ashabin Nabi. Ada seorang laki-laki dari kalangan sahabat Nabi. Dalam kitab kita ni kata Sayyidina Ali. Ada kitab lain kata Sayyidina Abu Bakar. Jadi tak ada masalah lah. Yang pentingnya siapa-siapa pun sahabat Nabi. Sayyidina Abu Bakar ke, Sayyidina Ali ke, semuanya orang hebat-hebat belaka. Jadi mereka kata apa? Bila dia dengar orang puji dia, Allahumma la tu'akhizni bima yaqulun waghfirni ma la ya'lamun. Jadi dalam riwayat lain kata apa? Waj'alni khairan mimma yaqulun, mimma yazunnun. Jadi dia ada tukar tambahnya. Coba kata sekali. Allahumma ghfirli ma la ya'lamun wa la tu'akhizni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yazunnun. Jadi ingatlah, kalau salah orang yang orang puji kita kata lagi ni lah, ya Allah, ampunilah oleh kamu akan daku dengan apa yang mereka tak tahu. Dia puji hak dia tengok ya, tapi aku sebenarnya teruk pada ni lagi. Berat. Dan jangan engkau ambil salah akan daku dengan sebab apa yang mereka kata. Janganlah, biarlah dia puji kak. Dan jadikanlah oleh kamu akan daku lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Kamu yang tak jamai doa ni sangat cantik.
Ini kata di Al-Imam Bukhari dalam Adab Mufrad dan diriwayat oleh Al-Imam Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman daripada ba'd salaf. Jadi itulah dia kata, kita kena kata lah macam ni, daripada beberapa orang sahabat Nabi, diriwayatkan daripada beberapa orang sahabat radhiyallahu taala anhum. Wallahu taala a'lam. Bab yang ketiga pada menyatakan marah. Habis dah kita bab lobo, semangat untuk berkata-kata. Kalau kita baca ni 2-3 siri dah ni, isu berkata-kata ni berat tak berat? Sangat berat penyakit dianya. Jadi kita berusahalah, cubalah sedaya upaya yang mungkin untuk tidak berkata-kata kecuali yang baik. Doalah kepada Allah Ta'ala. Bab yang ketiga pada menyatakan marah, InsyaAllah kita sambung dalam jalsah yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.